11 orang pelajar yang menetap di Brunei Hall, London disahkan positif COVID-19 dengan 3 kes masih aktif. Kementerian Pendidikan menyatakan perkara tersebut melalui siaran medianya hari ini. Bermula daripada kes pertama yang dikesan, semua pelajar yang menetap di Brunei Hall telah menjalani ujian swab dan pengasingan diri di bilik masing-masing dan seramai 31 pelajar telah menamatkan tempoh pengasingan diri. Berikutan situasi ini, Kementerian Pendidikan melalui unit penuntut-penuntut di London telah bekerjasama dengan Suruhanjaya Tinggi Negara Brunei Darussalam di United Kingdom dan Kementerian Kesihatan Negara Brunei Darussalam dalam memantau perkembangan kesihatan pelajar di United Kingdom. Antara usaha yang dilaksanakan adalah penutupan serta-merta bangunan Brunei Hall, pemantauan kesihatan, pelaksanaan pengesanan kontak bagi semua pelajar dan tenaga kerja, pembekalan makanan dan minuman dan perubatan serta keperluan-keperluan lain. Selain daripada 3 kes aktif yang mengalami simptom ringan, semua pelajar adalah dalam keadaan yang baik. Pelajar yang berada di Brunei Hall khususnya dan yang berada di United Kingdom amnya disarankan untuk sentiasa mematuhi prosedur operasi standard SOP yang ditetapkan dari semasa ke semasa bagi mengelakkan jangkitan pandemik COVID-19. Pelajar juga dinasihatkan untuk sentiasa memaklumkan keadaan masing-masing setiap hari kepada pihak pengurusan Brunei Hall. Para ibu bapa, penjaga dan keluarga pelajar adalah dinasihatkan untuk tidak merasa cemas dengan situasi ini. Kementerian Pendidikan akan terus bekerjasama dengan Kementerian Kesihatan, Kementerian Hal Ehwal Luar Negeri dan pihak-pihak berkenaan dalam memantau situasi pandemik COVID-19 di United Kingdom. Bagi pertanyaan lanjut, rujuk bahagian biasiswa Kementerian Pendidikan di tingkat 5 Blok C, Kementerian Pendidikan atau melalui talian 238 0019 atau email scholarship@moi.gov.bn. Perkembangan terkini situasi jangkitan COVID-19 di negara Brunei Darussalam, 4 kes aktif masih menerima rawatan di Pusat Pengasingan Kebangsaan dengan tiada kes jangkitan baharu dicatatkan hari ini. Kementerian Kesihatan dalam siaran akhbarnya menyatakan jumlah kes jangkitan di negara ini kekal 184 kes, manakala kes sembuh 177 kes. Kes terakhir jangkitan tempatan COVID-19 dilaporkan pada 6 Mei lalu, manakala jumlah kes import sejak kes jangkitan terakhir tempatan dilaporkan sebanyak 43 kes. .758 orang sedang menjalani pengasingan diri mandatori, manakala 12,922 orang menamatkan pengasingan diri mandatori sejak Mac 2020. Sementara itu, 193 sampel ujian virus SARS-CoV-2 telah dilaksanakan dalam tempoh 24 jam, menjadikan jumlah keseluruhan ujian makmal yang dijalankan sejak Januari 2020, 95,943 ujian. Maklumat lanjut dan perkembangan terkini layari laman sesawang Kementerian Kesihatan dan talian Kesihatan 148. Expo Pengajian Tinggi 2021 Kementerian Pendidikan buat julung kalinya diadakan secara dalam talian sebagai landasan alternatif kepada Expo bersemuka bagi mematuhi garis panduan Kementerian Kesihatan dalam menangani pandemik COVID-19 dengan mengelakkan perkumpulan besar-besaran. Perasmian Expo Pengajian Tinggi kali ke-6 ini berlangsung pagi tadi di Dewan Utama Kementerian Pendidikan. Perasmiannya disempurnakan oleh Datin Seri Paduka Dr. Hajah Rumaizah binti Haji Muhammad Saleh, Timbalan Menteri Pendidikan. Turut hadir Dr. Haji Azman bin Ahmad, Setiausaha Tetap Pengajian Tinggi dan Dr. Chen Wei Keh, Timbalan Setiausaha Tetap Pengajian Tinggi Kementerian Pendidikan.
Fokus utama Expo adalah sebagai pusat maklumat informasi sehenti pengajian tinggi yang menyatukan semua institusi pengajian pasca menengah, pengajian tinggi awam dan swasta serta agensi-agensi sektor pendidikan tempatan yang berkaitan di bawah satu platform dengan menggambarkan lanskap pengajian masing-masing. Expo 7 hari yang bermula hari ini bertujuan mewujudkan suasana real lifetime kepada orang ramai untuk berinteraksi secara sembang langsung atau live chat dan melalui persidangan video bersama peserta Expo. Para peserta Expo terdiri dari Universiti Brunei Darussalam UBD, Universiti Islam Sultan Sharif Ali Unisa, Universiti Teknologi Brunei UTB, Politeknik Brunei, Institut Pendidikan Teknikal Brunei IBTE dan beberapa buah institusi pengajian tinggi swasta. Pandemik COVID-19 telah mengubah ekosistem dunia serta menyebabkan banyak kesukaran dan masalah dari pelbagai sudut, baik dari segi kesihatan, perekonomian dan pendidikan maupun kehidupan sosial. Negara Brunei Darussalam tidak terkecuali daripadanya. Namun dengan perlindungan dan rahmat daripada Allah Subhanahu Wa Taala, impaknya mungkin tidak seteruk negara-negara lain. Dr. Haji Zulaidi bin Haji Abdul Latif, pemangku Setiausaha Tetap Kementerian Kesihatan menggariskan perkara tersebut semasa perjumpaan muhibah bersama ahli-ahli Majlis Mesyuarat Negara. Rombongan seramai 15 ahli Majlis Mesyuarat Negara itu diketuai oleh Yang Berhormat Awang Iswandi bin Ahmad. Majlis berlangsung pagi tadi di Kompleks Dewan Kemasyarakatan Daerah Tutong. Ketegasan negara dalam membuat keputusan dan kepantasan dalam menjalankan langkah-langkah penjagaan kesihatan awam telah banyak membantu dalam mengawal penularan wabak COVID-19 di negara ini. Ini termasuklah tingkatan surveillance, strategi test, trace and isolate yang dijalankan oleh Kementerian Kesihatan di samping langkah-langkah penjarakan sosial dan komunikasi risiko yang tulus atau transparan kepada orang ramai. Respon yang bersepadu dan ketulusan kerajaan mengenai risiko jangkitan dan penularan wabak itu telah menimbulkan kepercayaan di kalangan orang ramai terhadap penanganan wabak COVID-19 ini oleh pihak kerajaan. Yang boleh diberikan. Taklimat mengenai Pusat Pengasingan Kebangsaan disampaikan oleh Dr. Dayang Riamiza Natalie binti Haji Momin, Penguasa Perubatan Hospital Pengiran Muda Mahkota, Pengiran Muda Haji Al-Muhtadi Billah Tutong. Dan Hospital Kuala Belait dan bermacam-macam clinical support services. Jadinya sebenarnya Hospital Tutong ini adalah cukup lengkap. Bangunan tambahan Pusat Pengasingan Kebangsaan yang terletak berdekatan Hospital Pengiran Muda Mahkota, Pengiran Muda Haji Al-Muhtadi Billah Tutong menjadi tumpuan rombongan. Bangunan tersebut adalah salah sebuah fasiliti yang disediakan oleh Kerajaan ke bawah Dulia Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan dan di-Pertuan Negara Brunei Darussalam melalui Kementerian Kesihatan, khususnya bagi menangani ancaman wabak penyakit-penyakit berjangkit seperti COVID-19. Ia dilengkapi peralatan perubatan baharu termasuk penyediaan wad pengasingan dan katil bagi rawatan intensif. Dasar dan Undang-Undang Persaingan bermatlamat untuk menggalakkan persekitaran perniagaan yang setara untuk mencapai hasil ekonomi yang optimum. Penguatkuasaan Undang-Undang Persaingan yang berkesan menghalang amalan anti persaingan dan membuka peluang perniagaan, menawarkan pilihan barangan dan perkhidmatan pada harga yang kompetitif untuk para pengguna. Berucap pada Majlis Pelancaran Competition Assessment Reviews of Logistics Sector in Brunei Darussalam dan Competitive Neutrality Reviews of Small Package Delivery Services in Brunei Darussalam, Yang Berhormat Dayang Nik Hafimi binti Abdul Hadi, Ahli Majlis Mesyuarat Negara selaku pengerusi Suruhanjaya Persaingan Brunei Darussalam CCBD berkata, dasar dan undang-undang persaingan tidak dapat berfungsi dengan sendirinya dan perlu dilengkapi dengan dasar yang relevan serta memerlukan kerjasama pihak pengawal selia sektor. Majlis berlangsung di Kementerian Kewangan dan Ekonomi.
This could not be more timely as countries, including Brunei Darussalam, are contemplating reforms pursuant to the pandemic and its ensuing economic crises. In sustaining the momentum, the CCBD will endeavour to continuously engage with regulators and relevant agencies and raise awareness on the reports. Awang Haji Muhammad Nazri bin Haji Muhammad Yusof setiausaha tetap di Kementerian Pengangkutan dan Infokomunikasi dalam ucap tamanya menggariskan mengenai kepentingan persaingan yang berkesan dalam membentuk sebuah sektor logistik yang cekap. Pasaran yang cekap jelasnya akan memberi ruang kepada pengguna untuk memilih di antara penyedia perkhidmatan atau barangan yang pelbagai dan memberi insentif kepada peniaga untuk bersaing, meningkatkan inovasi dan produktiviti. Tambahnya, walaupun sektor logistik merangkumi 1.7% daripada keluaran dalam negeri kasar KDNK pada tahun 2019, sektor logistik tetap memainkan peranan penting dalam mencapai hasrat bagi mempelbagaikan dan membangunkan ekonomi melalui memudahkan perdagangan antarabangsa dan meningkatkan konektiviti. Majlis diteruskan dengan penyerahan dua laporan bertajuk Competition Assessment Reviews of Logistics Sector in Brunei Darussalam dan Competitive Neutrality Reviews of Small Package Delivery Services in Brunei Darussalam oleh Yang Berhormat Dayang Nik Hafimi binti Abdul Hadi kepada Awang Haji Muhammad Nazri bin Haji Muhammad Yusof. Juga hadir Dr. Hajah Mai Faizah binti Haji Ahmad Arifin, Setiausaha Tetap Ekonomi di Kementerian Keuangan dan Ekonomi, dan Awang Haji Hairul Muhammad Daud bin Haji Abdul Karim, Timbalan Setiausaha Tetap Infokomunikasi, Keselamatan, Siber, Strategi dan Korporat di Kementerian Pengangkutan dan Infokomunikasi. Negara menghantar 4 pegawai Angkatan Bersenjata di Raja Brunei ABDB bagi menyertai Independent Decommissioning Body Verification, Monitoring and Assistance Team di Mindanao, Republik Filipina. Laporannya menyusul selepas ini. Empat pegawai Angkatan Bersenjata di Raja Brunei ABDB akan menjadi ahli Independent Decommissioning Body Verification, Monitoring and Assistance Team IDBVMAT ketiga di Mindanao, Republik Filipina. Majlis penyerahan bendera diadakan pagi tadi di Bolkiah Garrison. Penyerahan bendera negara Brunei Darussalam disempurnakan oleh Major Jeneral Udara Datuk Seri Pahlawan Haji Hamzah bin Haji Sahad Pemerintah ABDB kepada Lieutenant Colonel Muhammad Saleh bin Haji Ismail sebagai Ketua Delegasi. Juga hadir Tuan Yang Terutama Christopher B. Montero, Duta Besar Istimewa dan Mutlak Republik Filipina, dan Brigadier Jeneral Bersara Datuk Seri Pahlawan Syahril Anwar bin Haji Ma'awiyah, Setiausaha Tetap Kementerian Pertahanan. IDBVMAT merupakan hala tuju bagi proses keamanan di Mindanao, Republik Filipina untuk mengawasi proses perlucutan pasukan dan senjata Moro Islamic Liberation Front MILF. Ia terdiri daripada para pakar perwakilan luar negeri termasuk daripada negara Brunei Darussalam, Turki, Norway serta wakil-wakil dari Kerajaan Filipina, MILF dan National Staff. Upacara menaikkan bendera besar sempena sambutan Hari Kebangsaan Negara Brunei Darussalam ke-37 tahun 2021 akan diadakan esok 16 Februari. Ke arah memastikan kelancarannya, pagi tadi diadakan raptai upacara tersebut di kawasan lapang Kompleks Yayasan Sultan Haji Hassanah Bolkiah, Bandar Seri Begawan.
Hadir kenal bersara Pengiran Haji Maidin bin Pengiran Haji Said, Timbalan Setiausaha Tetap Kebeliaan dan Kesukanan, Kementerian Kebudayaan Belia dan Sukan, dan Dayang Saidah binti Haji Wahid alias Burut, Timbalan Setiausaha Tetap Kemasyarakatan, Kementerian Kebudayaan Belia dan Sukan. Seperti lazimnya, upacara akan dilaksanakan oleh pasukan pembawa bendera dari pasukan Tentera Laut Diraja Brunei. Juga berperanan besar dalam majlis itu nanti pasukan kuaya dan pasukan pancaragam pasukan polis Diraja Brunei. Hadir sama para pegawai dari Kementerian Kebudayaan Belia dan Sukan dan Jabatan Daerah Brunei dan Muara. Sementara itu, Majlis Pengagihan Bendera Kecil dan Program Semarak Pengibaran Bendera bagi pelajar-pelajar sekolah rendah dan menengah, maktab serta sekolah Arab dan Ugama diadakan serentak pagi tadi di keempat-empat daerah. Acara diadakan juga bersempena sambutan ulang tahun Hari Kebangsaan Negara Brunei Darussalam ke-37 tahun 2021. Di daerah Brunei dan Muara, majlis diadakan di Sekolah Ugama Pengiran Anak Puteri Mutawakilah Hayatul Bolkiah Serusup. Penyerahan bendera kecil disempurnakan oleh Awang Haji Syamsul bin Haji Omar, Pemangku Pengarah Pengajian Islam, Jabatan Pengajian Islam, Kementerian Hal Ehwal Ugama. Majlis tersebut diadakan sebagai salah satu acara bagi memeriahkan lagi sambutan ulang tahun Hari Kebangsaan ke-37. Di daerah Tutong, tumpuan majlis diadakan di Sekolah Menengah Raja Isteri Pengiran Anak Saleha pagi tadi. Penyerahannya disempurnakan oleh Dr. Awang Hazri bin Haji Kifli, Pemangku Ketua Pengarah Pendidikan Kementerian Pendidikan. Majlis diharap dapat meningkatkan kesedaran awal pelajar sekolah akan kepentingan bendera negara selain memupuk semangat patriotisme dan menanamkan rasa cinta kepada tanah air. Majlis yang sama juga diadakan di Sekolah St. John, Kuala Belait. Hadir menyempurnakan penyerahan bendera kecil Awang Sofian Irwan bin Muhammad, Pemangku Ketua Bahagian Pendidikan Swasta. Acara tersebut dimulakan dengan nyanyian lagu kebangsaan Allah Peliharakan Sultan dan diteruskan dengan pengagihan bendera kecil meja kepada para pelajar. Di daerah Temburong, majlis penyerahan bendera tertumpu di Sekolah Menengah Sultan Hassan Bangar. Menyempurnakan pengagihannya Dayan Nur Asura binti Haji Meludin, Pegawai Tugas-Tugas Haskanan, Jabatan Sekolah-Sekolah Kementerian Pendidikan. Lebih 1,200 orang akan terlibat dalam persembahan padang dalam Perhimpunan Agung sambutan ulang tahun Hari Kebangsaan ke-37 pada 23 hari bulan Februari ini. Dalam memastikan atur cara perhimpunan berjalan dengan lancar dan sempurna, pagi tadi diadakan raptai persembahan padang di Dewan Serbaguna Stadium Negara Hassanal Bolkiah, Berakas. 4 pecahan segmen akan dipersembahkan bertajuk Mutiara Darussalam. Persembahan yang melibatkan beberapa belia dari pelbagai persatuan dan pertubuhan bukan kerajaan ini telah memulakan beberapa latihan sejak 25 Januari lalu. Pemangku Pengarah Bahagian Kebudayaan dan Kesenian, Kementerian Kebudayaan Belia dan Sukan, selaku Ketua Penyelaras Jawatan Kuasa Kerja Kecil, tim kreatif menjelaskan maksud di sebalik persembahan yang akan dipersembahkan. Persembahan padang sambutan ulang tahun Hari Kebangsaan Darussalam pada tahun ini menggambarkan satu perjalanan di mana pembentukan negara Ketanah itu dengan cabaran-cabaran hambatan-hambatannya dan saat kemerdekaan Ketanah sehingga Ketanah berusaha untuk mencapai selamat wawasan Brunei 1935. Ianya lahir kepada penggabungan atau pembentukan sumber tenaga manusia yang diperlukan oleh Ketanah punya jentera pembangunan. Masih bersempena sambutan Hari Kebangsaan Negara Brunei Darussalam yang ke-37, syarahan khas bertajuk Bendera dalam Sirah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diadakan semalam di Masjid Hassanal Bolkiah, Kampung Mentiri. Pentingnya bendera dalam memperlihatkan identiti sesebuah negara merupakan intipati syarahan khas tersebut.
Dr. Haji Denan bin Haji Awang Besar, Rais Kolej Universiti Perguruan Ugama Seri Begawan Kupu SB dalam syarahannya menyentuh bendera negara sebagai lambang kekuatan, keunggulan dan kedaulatan sesebuah negara. Juga ditekankan mentaati perintah raja dan negara dalam sama-sama menaikkan bendera negara agar keunggulan negara tidak akan dipijak, dibiarkan dan dihina. Syarahan dianjurkan oleh Kupu SB dengan kerjasama Jabatan Hal Ehwal Masjid dan Jawatan Kuasa Takmir Masjid Hasan Bolkiah, Kampung Mentiri. Berbuat ihsan, al-muhsinun, orang-orang munafik berbuat ihsan untuk kebajikan, berbuat kebaikan dengan petunjuk Allah, dengan huda, bil huda, dengan petunjuk Allah Subhanahu. Ini bendera kita juga. Bendera kita ini ada 3 saiz. Satu bendera besar, lupa saya berapa saiznya. Bagi mengukuhkan lagi semangat solidariti patriotik dan kenegaraan yang tinggi dalam kalangan para penuntut Sekolah Menengah Sultan Hassan Bangar, Jabatan Penerangan melalui Unit Kenegaraan Bahagian Komunikasi Strategik hari ini mengadakan program taklimat kenegaraan Raja Kita menghayati bendera dan lagu kebangsaan negara Brunei Darussalam. Program berlangsung di Dewan Kemasyarakatan Belalong, Daerah Temburong. Taklimat disampaikan oleh Dayang Hajah Nur Hijrah binti Haji Idris, penolong pegawai penerangan Jabatan Penerangan kepada 136 orang penuntut tahun 7. Program merupakan sebagai salah satu usaha berterusan jabatan berkenaan dalam menyemai cinta terhadap raja, agama, bangsa dan negara. Semasa program tersebut, para penuntut juga berpeluang menyaksikan klip video Kibarkanlah dengan megah bendera negara, semarak pengibaran bendera negara dan video animasi tata cara menaikkan bendera negara. 44 buah program sepenuh masa peringkat diploma HNTech, NTech dan ISQ ditawarkan oleh Institut Pendidikan Teknikal Brunei IBTE untuk kemasukan bulan Julai 2021. Pendaftaran bagi permohonan boleh dibuat secara dalam talian sehingga 2 Mac 2021 dan berakhir pukul 4.30 petang. Sebarang pertanyaan mengenai proses permohonan hubungi bahagian hal ehwal pelajar IBTE semasa waktu pejabat. Sementara itu, IBTE akan mengadakan hari terbuka IBTE dan semua pemohon disaran untuk mengunjungi hari terbuka tersebut sebelum membuat sebarang permohonan. Hari terbuka IBTE diadakan bagi memberi peluang kepada pemohon dan orang awam untuk melihat lebih dekat lagi kursus-kursus yang ditawarkan sekaligus dapat berinteraksi bersama tenaga pengajar dan pelajar IBTE. Selain itu, perkhidmatan mendaftar secara dalam talian juga disediakan bagi membolehkan para pemohon membuat permohonan. Semua pengunjung juga dikehendaki mematuhi prosedur operasi standard SOP yang ditetapkan di kampus masing-masing. Lima buah syarikat dan 4 individu dikenakan kompaun setelah didapati melakukan kesalahan di bawah Akta Kesalahan-Kesalahan Kecil Penggal 30 Bab 12-1. Kesalahan didapati semasa pemantauan kebersihan rutin harian bahagian penguatkuasaan Undang-Undang Jabatan Bandaran Bandar Seri Begawan di sekitar Kampung Bunut, Kampung Pulai, Beribi Kompleks, Kompleks Perniagaan Kampung Serusup dan di sekitar pusat bandar. 2 syarikat dikenakan denda kompaun RM500 manakala 3 syarikat lain dikenakan kompaun RM200. Sementara itu, 4 individu masing-masing dikenakan denda RM100. Kesemua syarikat dan individu terbabit didapati melakukan kesalahan, meletakkan, melonggokkan, meninggalkan dan membuang sampah seperti bekas bahan perniagaan, bekas bahan binaan, pembuangan sampah secara tidak teratur, puntung rokok dan sebagainya yang ditakrifkan sebagai sampah di tempat awam. Syarikat dan individu-individu berkenaan dikehendaki membayar kompaun ke bahagian keuangan Jabatan Bandaran Bandar Seri Begawan dalam tempoh masa 7 hari. Kegagalan dalam menjelaskan bayaran kompaun berkenaan akan mengakibatkan kes berkenaan dihadapkan ke mahkamah, iaitu bagi kesalahan pertama boleh membawa hukuman denda RM1,000, manakala kesalahan kedua dan seterusnya boleh didenda RM3,000 dan penjara tidak melebihi 3 bulan.
Neil Lynch dari Kelab Bowling Padang Panaga merangkul gelaran juara bowling Padang Perseorangan Terbuka Panaga edisi kedua yang diadakan di Kelab Panaga Daerah Belait. Kejohanan dianjurkan oleh Kelab Bowling Padang Panaga PLBC. Neil Lynch menewaskan rakan sepasukannya Damian Brady dengan keputusan 11 berbalas 9. Tempat ketiga diraih oleh Tony Haggett dari Kelab PLBC yang menundukkan juga rakan sepasukannya Ian Fulton. Penyampaian pingat disempurnakan oleh Awang Faudilah Haji Ghani, Ketua Unit Sukan Jabatan Belia dan Sukan Cawangan Daerah Belait. Kejohanan yang dihadkan kepada 18 pemain sahaja disertai oleh Kelab Bowling Padang Wisdom WBC, Kelab Bowling Padang Penerbangan Diraja Brunei RB dan tuan rumah Kelab Bowling Padang Panaga PLBC.